Ya, adalah satu perkara yang penting untuk kita mengetahui infrastruktur telekomunikasi di Malaysia. Apa beza 2G, apa itu 3G, apa itu 4G, sekarang nak masuk 5G dah, Syu. Jadi nak kena tahu benda itu semualah. Ya, betul. Dan itu satu hal untuk kita mengetahui itu dan bagaimana sebenarnya rangkaian telekomunikasi ini boleh dapat anda nikmati sama-sama, dan persoalannya kenapa kadang-kadang ada setengah lokaliti agak perlahan, agak laju. Jadi kita akan kupaskan sikit sebanyak hari ini di studio bersama dengan seorang tetamu yang kami bawakan hari ini. Selamat datang diucapkan kepada Cik Muhammad Kamal Nordin selaku Ketua Strategi dan Arkitek Rangkaian. Khabar, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Jadi hari ini kita mulakan dahululah. Sekarang di Malaysia, apakah status quo kita dari segi infrastruktur rangkaian komunikasi di Malaysia? Ya. Sekarang ini daripada di mana kita sekarang ialah daripada rangkaian infrastruktur, ialah kita mempunyai infrastruktur telekomunikasi yang baik, yang mana pihak kementerian dan juga pihak MCMC dan juga industri bekerjasama dari segi untuk mengembangkan telekomunikasi mudah alih di sini. Dengan fokus kepada inisiatif Jendela, kita telah berbincang bersama-sama untuk membuat lebih kepada penambahbaikan, di mana ianya fokus kepada liputan dan juga kepada penambahbaikan, contohnya dari segi kelajuan. Dan dari situ kita dapat melihat bahawa rakyat Malaysia dan pengguna dapat memanfaatkan daripada perkhidmatan ini. Banyak sebenarnya perkara yang perlu kita berikan makluman kepada orang awam, terutamanya berkenaan dengan jendela yang sekarang ini sedang mengalami ataupun mengikuti fasa pertama, di mana fasa pertama ini difahami untuk memperluaskan lipatan jalur lebar mudah alih 4G daripada 91.8% kepada 96.9%. Jadi bagaimana sebenarnya pihak daripada rangkaian internet ini, rangkaian telekomunikasi ini bersama-sama dengan pihak kerajaan cuba untuk merealisasikan apa yang digariskan di bawah jendela fasa 1 ini? Jadi dari segi perluasan untuk ke sasaran 96.9 kepada mudah alih, pihak berkenaan telekomunikasi dan juga kementerian dan juga MCMC telah membuat fokus selama 4 minggu untuk merancang apa yang penting untuk perlu dilakukan. Ini melibatkan dari segi pengkongsian, dari segi strategi untuk berkongsi infrastruktur bersama-sama, dan dari segi melihat di mana tempat-tempat yang perlu kita fokuskan, dan juga melihat juga dari segi mengenai frekuensi spektrum yang ada, dan bagaimana untuk langkah-langkah untuk kita mendapat meluaskan liputan dengan efektif. Ya. Sehingga hari ini, bagaimana penggunaan dari segi rangkaiannya, internetnya? Kita dah hampir setahun kita mengalami COVID-19, penggunaan internetnya, semua orang tahu dia meningkat. Jadi mungkin secara peratusannya atau secara datanya pula bagaimana? Ya, kita maklum bahawa kita dengan pandemik COVID-19 ni, kita mempunyai norma yang baru. Kita mempunyai perubahan, peralihan dari segi, contoh dia, ramai orang telah berubah daripada bekerja daripada ofis kepada rumah, dan kita mempunyai peningkatan, contoh dia daripada 50 ke 70% peratus orang berubah kepada rumah, dan daripada segi kepada penggunaan data yang meningkat 30 ke 70%. Kita lihat dengan ini ianya memerlukan mendesak kita untuk memberikan perkhidmatan fokus yang berubah kepada tempat-tempat yang sebelum ni kita tidak fokus sebelum ini. Jadi kita melihat daripada segi perumahan dan juga penambahbaikan dari segi kapasiti
data yang ada. Apa sebenarnya antara perkara yang perlu dilalui oleh pihak rangkaian telekomunikasi untuk membangunkan rangkaian internet umpamanya yang lebih stabil, terutamanya di kawasan pedalaman? Kalau kita lihat sekarang disebabkan oleh jendela di kawasan Sabah dan Sarawak, banyak menara telekomunikasi sudah pun dibangunkan. Jadi bukan mudah sebenarnya untuk kita capai ke kawasan pedalaman tersebut kerana keadaan geografi dan sebagainya. Jadi kalau Cik Kamal boleh kongsikan. Dari segi proses sebenarnya kita mempunyai proses yang mana agak rumit sebenarnya. Kita bermula dari segi untuk mencari tapak-tapak stesen yang sesuai. Dan tapak-tapak stesen yang sesuai ini kita perlu melihat dari segi geografinya, landscape-nya, dan juga dari segi untuk bagaimana kita hendak bersambung balik daripada satu transmisi pada satu transmisi. Dan keduanya dari segi untuk mendapatkan kelulusan daripada pemilik-pemilik tanah premis untuk menyambungkan untuk menggunakan pemancar ini. Dan kita juga perlu melibatkan kelulusan daripada pihak kuasa tempatan dan agensi-agensi, tanah galian, bomba, perhutanan dan sebagainya. Dan kita perlu mendapatkan kerjasama daripada orang ramai untuk membenarkan kita meletak pemancar, stesen pemancar di situ. Katakanlah dalam situasi yang mendesak sekarang, kita tidak pernah pun terfikir bahawa COVID-19 ini hadir di dunia, mengakibatkan bahawa kehendak permintaan penggunaan rangkaian internet itu begitu cepat. Sedangkan makcik-makcik yang menjual kuih pun sekarang sudah pun beralih kepada perniagaan dalam talian. Jadi adakah apabila jendela ini dilaksanakan, perancangannya katakanlah dia berbentuk A, adakah dengan kehendak situasi semasa yang mendesak yang memerlukan kelajuan internet yang begitu pantas ini, plan yang berbentuk itu boleh dicepatkan? Ya. Sebenarnya berdasarkan pandemik COVID-19 ni, banyak plan yang telah dipercepatkan. Kita telah berdasarkan jendela, kita telah melihat dari segi bagaimana kita dapat berkongsi lebih banyak infrastruktur. Dan salah satunya ialah dari segi spektrum, frekuensi. Kita menggunakan sebelum ni mengikut teknologi 2G, 3G, 4G yang Ridwan sebut sebelum ni. Kita sebenarnya melihat bahawa untuk memberi kelajuan yang lebih baik dan stabil, kita perlu menggunakan teknologi yang lebih tinggi, fokus kepada 4G. Dan untuk membuat perkara ini, kita perlu mengambil spektrum frekuensi yang telah digunakan sekarang digunakan untuk 3G, dan kita perlu untuk memindahkan pengguna dan juga pemancar kepada 4G. Dan dengan itu kita dapat memberi kelajuan dan perkhidmatan kualiti yang lebih baik. Apa yang Ridwan kongsikan itu memang benar. Sekarang ini lebih ramai menggunakan perkhidmatan internet untuk berniaga umpamanya, ya. Kerana ramai berada di rumah, kalau tak berniaga pun banyaklah menggunakan sosial media dan sebagainya. Jadi bagaimana keadaan trafik internet sekarang ini? Adakah ia akan menjejaskan struktur telekomunikasi tersebut? Dari segi strukturnya, telekomunikasi yang pertama ialah liputan. Liputannya ialah kita memang sama daripada segi liputan, kita perlu ada liputan di tempat yang mana ada pengguna. Yang keduanya dari segi penggunaan. Penggunaan dia sebelum ini lebih kepada di pejabat dan pada waktu malam, orang balik pada pejabat guna lepas maghrib sampai ke 12 malam contohnya. Cuma bila sekarang dengan keadaan semasa, contoh dia makcik-makcik jual kuih semuanya menggunakan internet, order nasi lemak hantar ke rumah contoh dia. Dan dengan ini dia menyebabkan penggunaan data berubah. Jadi di tempat-tempat perumahan, di tempat-tempat tertentu memerlukan kapasiti yang lebih. Dan dengan itu struktur ataupun cara-cara telekomunikasi, operator telekomunikasi juga berubah. Jadi kita perlu menganalisa data-data yang kita ada untuk melihat bahawa
di mana tempat yang baru yang perlukan data yang lebih dan kita perlu menambahbaikan kapasiti, menambahbaikan dari segi perkakas-perkakas yang ada untuk memberi data, support data yang lebih. Jadi jurang rangkaian itu wujud. Contohnya kalau di luar bandar itu lain, macam Syu cakap tadi di Sabah Sarawaknya lain, kalau di Kuala Lumpurnya lain, hatta contohnya di Times Square telah pun dibina teknologi 5G secara untuk test. Jadi untuk mengurangkan jurang rangkaian itu pula bagaimana dari segi pihak operator dan juga industri. Jadi untuk mengurangkan jurang itu kita memerlukan sokongan yang bagus. Jadi kita memerlukan sokongan dari segi bahan-bahan asas. Bahan-bahan asas ialah dari segi contoh dia bila kita perlu meletakkan perkakas, kita memerlukan elektrik contoh dia. Dan kita memerlukan jaringan gentian fiber. Jadi dengan jaringan gentian fiber kita dapat landasan ataupun jalan-jalan data yang lebih besar. Ini adalah bahan-bahan asas yang penting untuk kita. Supaya dengan itu, bila kita letak perkakas telekomunikasi dan kita memancar, kita dapat memberi kelajuan yang setara, yang sama dengan bandar dan luar bandar. Ya. Mungkin sedikit makluman asas, info asas untuk penonton dan juga masyarakat Malaysia hari ini. Perbezaan sebenarnya kenapa kita ingin membawa mereka semua bergerak daripada 3G kepada 4G dan kenapa walaupun 5G sudah pun diuar-uarkan tapi kenapa ianya belum lagi menjadi keperluan untuk Malaysia melaksanakan 5G? Ya. Dari segi teknologi, teknologi ini dia sentiasa berkembang. Kalau lebih kurang dalam 30 tahun dulu bila kita bermula, berapa puluh tahun dahulu bila kita bermula, ianya bermula dengan 2G. Sebelum ni kita tak ada mudah alih. Semuanya guna telefon, ada line, rumah dan bila kita keluarkan dengan mudah alih, kita bermula dengan 2G dan dengan suara. Dan kita keluar lepas tu untuk data dengan talian dan kita memerlukan kita keluar dengan 3G. Dan 4G memberikan penambahbaikan dapat lebih efisien dengan kelajuan yang lebih dengan menggunakan frekuensi yang sama. Jadi untuk kita berpindah kepada kualiti yang lebih baik, kelajuan yang lebih baik, jadi kita memerlukan perubahan daripada 3G kepada 4G. Jadi adakah apabila kita berjaya melaksanakan fasa 1 iaitu secara keseluruhannya kita akan menerapkan teknologi 4G ini, bagaimana dengan teknologi 2G, bagaimana dengan teknologi 3G? Adakah ia totally dihapuskan ataupun bagaimana? Dari segi fasa 1 ialah fasa 1 berfokus kepada 4G dan pemindahan daripada 3G kepada 4G. Dengan itu daripada segi teknologi mensasarkan kepada akhir tahun 2021 kita akan menutup semua pemancar 3G. Jadi ini ialah seluruh Malaysia. Jadi semua operator telekomunikasi bukan saja Digi tapi semuanya. Maxis dan yang lain-lain akan menutup benda ni. Jadi sebenarnya ia melibatkan juga sokongan daripada orang ramai untuk melihat bahawa untuk supaya sedar gadget-gadget peranti yang kita guna juga kita kena tengok sama ada dia boleh support ataupun boleh menggunakan 4G atau ianya hanya 3G. Sebab bila kita tutup pemancar nanti makna dia kita tak dapat 3G. Kita boleh beralih daripada 3G ke bawah 2G. Dan dengan 2G kita dapat menggunakan suara tapi data tidak akan dapat digunakan ataupun memang dia punya kualiti dia akan kurang. Jadi secara tidak langsung masyarakat kena tukar device ataupun peranti dia kepada peranti yang boleh support teknologi 4G. Betul.
Itu adalah yang paling penting sekali. Itu Sebab yang paling penting. bukan saja teknologi dan bukan saja daripada segi perkakas stesen pemancar dekat luar sana, tapi termasuk sekali dengan peranti dan gadget. Bagaimana dengan optik fiber? Itu antara perkara yang sering kali diminta juga oleh pelanggan kerana dikatakan keadaannya, datanya lebih stabil dan sebagainya. Adakah ini juga akan diberi perhatian oleh pihak rangkaian telekomunikasi? Ya, kita dari segi bawah jendela, kita juga ada fokus kepada gentian fiber dan mensasarkan kepada 7.5 juta dari segi tahun 2022. Jadi itu adalah satu yang penting sekali sebab kita perlu melengkapi. Dari segi mudah alih, kita mempunyai liputan dan kelajuan. Dan dari segi bila masuk pada premis dan rumah, kita juga perlu berkembang supaya pengguna dapat menggunakan talian fiber sekali. Selain daripada kita banyak berbicara mengenai peranti mudah alih seperti telefon, gadget dan sebagainya. Selain daripada teknologi yang kita ada di tangan ini, apa lagi teknologi-teknologi lain yang boleh disupport dengan teknologi 4G dan juga 5G? Ya. Sebenarnya dari segi pengguna memang betul Ridwan, kita fokus umumnya kita tengok kepada peranti ini sebab ini yang diguna ramai. Cuma dari segi teknologinya juga untuk kilang-kilang, contoh dia kita mempunyai industri yang menggunakan machine to machine nama dia. Jadi ini menggunakan credit card contoh dia, yang menggunakan juga mudah alih, menggunakan juga kad SIM card yang mana ianya dapat mentransmitkan ataupun menghantar data-data, maklumat-maklumat yang penting. Secara real time? Ya, secara real time. Sebab ini yang penting. Dan ini juga perkhidmatan yang diberikan juga daripada pihak mudah alih supaya bukan saja pengguna umum yang menggunakan peranti begini, tapi dari segi bisnes yang menggunakan sama ada untuk data ataupun dari segi keselamatan, security dan sebagainya. Jadi barang-barang yang kita nampak mesin-mesin contoh dia, bila kita beli kios contoh dia, ianya juga kadang-kadang melibatkan mudah alih. Ya. Sekarang e-wallet lah banyak minggu e-wallet, GrabPay semua tu, itu semua adalah teknologi mudah alih yang disupport oleh 4G. Betul. Dan apabila kita terdapat pengguna yang lebih meluas menggunakan rangkaian internet dan sebagainya, ada beberapa aduan berkenaan dengan ialah kelajuannya yang tidak sama, ya. Ada yang rata-rata mengatakan ini disebabkan oleh infrastruktur rangkaian dan sebagainya, tapi bukanlah satu-patutnya disebabkan oleh infrastruktur, kerana di setengah kawasan infrastrukturnya bagus tetapi tetap rangkaiannya tidak berapa kuat. Jadi mungkin ada sedikit tip yang boleh dikongsikan oleh Cik Kamal sendiri. Tips-tips yang paling asasnya ialah kita yang penting ialah mula-mula ialah dari segi peranti. Peranti ini juga sensitif dan dia saling berkait dengan perkhidmatan. Contoh dia dari segi bateri dia. Bila dia menggunakan bateri yang lemah, jadi dia tidak dapat memancar dan tidak dapat menerima signal-signal frekuensi daripada pemancar. Jadi kelajuannya akan terjejas. Satu lagi ialah dari segi memori dan juga storage. Kita juga dapat belajar, kita sedar selalunya tambah-tambah orang yang dengan WhatsApp masuk banyak benda kan. Wanita lah terutamanya. Gambar banyak dalam album dia. Jadi dia kadang-kadang dia bila dia penuh tu, jadi dia akan bermasalah kepada peranti itu. Dalam masa yang sama kita perlu juga sedar telefon-telefon ni sebenarnya dia mempunyai antena-antena. Kalau zaman dulu tu nampak keluar dia. Tapi sekarang ni dah ditanam ke dalam, built in. Jadi bila dia masuk ke dalam tu dia mengurangkan sensitivity, tapi jenis-jenis peranti juga berbeza. Jadi mengikut sebab tu bila kita nampak ada yang
kawan nampak lebih tinggi, ada yang kurang. Walaupun pakai yang sama, contohnya DJ, tapi ini lebih laju, itu tak laju. Ada banyak sebab yang boleh kita kongsikan, iaitu kena kurangkan sikit memorinya. Delete apa yang patut. Gambar selfie, satu selfie 10 keping gambar. Itu baru satu selfie. Banyak Itulah lagi cerita dia. Okey. Jadi, menarik perbincangan kita pada kali ini. Mungkin sedikit gambaran apa yang akan bakal berlaku 2 tahun dan 3 tahun akan datang, terutamanya pelaksanaan jendela ini. Itu sesuatu itu ialah sesuatu yang kita melihat pihak industri dan pihak yang terlibat melihat bahawa kita mempunyai satu harapan yang tinggi dari segi telekomunikasi, di mana kita dapat memberi perkhidmatan yang baik kepada pengguna-pengguna, di mana kita dapat satunya dari segi kelajuan yang lebih tinggi. Daripada segi jendela, contoh dia sekarang daripada 20 megabit data per saat, kita menaikkan pada 35 megabit data per saat. Dan kita melihat dari segi masa kehadapan, ianya akan lebih pada tinggi. Contoh dia mungkin 35, 50 dan sebagainya. Dan satu lagi ialah dari segi keluasan perkhidmatan. Sebab sekarang ni kita daripada 91.8 macam Syuhada sebut tadi. Jadi kita melihat bahawa ianya fasa 1 dapat naik kepada 92.6%. Dan sebenarnya kita melihat akhirnya kita nak cover semua. Kita nak liputi semua 100%. Jadi orang dapat menggunakan di mana saja. Jadi itu ialah kita punya sasaran yang sebenarnya. Okey, baik. Itu dia sikit sebanyak hari ini di Siaran Sahabat Pagi Muzik kita berkongsi dengan anda bagaimana untuk kita memahami dengan lebih mendalam berkenaan infrastruktur rangkaian telekomunikasi. Terima kasih kepada Encik Muhammad Kamal Nordin selaku Ketua Strategi dan Arkitek Rangkaian bersama kami hari ini di studio untuk kupas dan juga bincang berkenaan dengan topik ini.